Assalamualaikum murid-murid. Bertemu lagi kita pada minggu ini, minggu yang ke-22. Pada minggu ini kita akan masuk tajuk yang baru iaitu sifat cahaya. Baiklah, objektif pembelajaran pada minggu ini, pada akhir PDP, murid-murid akan dapat menyatakan cahaya bergerak lurus yang pertama, dan yang kedua, murid-murid akan dapat membanding dan membezakan bayang-bayang yang terhasil apabila cahaya dihalang oleh bahan, lut sinar, lut cahaya dan legap. Ia adalah pagi Sabtu yang indah dan Jessie masih lagi tidur. Cahaya matahari mula masuk ke dalam bilik tidur Jessie dan mengejutkannya. Jessie membuka matanya perlahan-lahan. Cahaya daripada matahari membolehkan Jessie dan kita semua melihat kecantikan persekitaran kita. Cahaya adalah satu bentuk tenaga. Kalkulator yang digunakan oleh Jessie untuk membuat kerja rumah juga berfungsi menggunakan cahaya matahari yang kita kenali juga sebagai tenaga suria. Matahari adalah sumber utama cahaya dan tenaga di bumi. Tetapi bagaimanakah cahaya bergerak? Cahaya daripada matahari bergerak lurus melalui udara. Cahaya matahari bergerak dalam semua arah. Setiap jalur cahaya dipanggil sinar cahaya. Sinar cahaya bergerak terus ke mata dalam garis lurus. Apabila Jessie menutup bidai di dalam biliknya, dia tidak dapat melihat pemandangan di luar lagi. Ini adalah kerana cahaya daripada luar tidak dapat melalui bidai tersebut. Cahaya bergerak sangat laju pada kelajuan 300,000 km per saat. Ini bermakna cahaya daripada matahari sampai ke bumi dalam kira-kira 8 minit. Baiklah, setelah murid-murid menonton video tadi, terdapat maklumat penting yang di dalam video itu. Yang pertama, cahaya bergerak lurus dalam bentuk sinar cahaya. Dan disebabkan cahaya, Jessie dapat melihat segala benda di sekelilingnya. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada pelajaran kita pada hari ini. Okey, cikgu nak kaitkan dengan video tadi. Okey, pergerakan cahaya. Cahaya kelihatan bergerak daripada sumber cahaya. Okey, pergerakan cahaya ini adalah dalam garis lurus. Cahaya bergerak secara lurus. Cahaya tak bergerak bengkok-bengkok. Dia bergerak secara lurus. Okey, dalam garis yang lurus. Banyak fenomena cahaya bergerak lurus yang berlaku di sekeliling kita. Okey. Yang pertama, kita boleh ambil contoh cahaya daripada lampu kereta. Yang kedua, alur cahaya matahari pada celahan pokok di kawasan hutan. Dan yang ketiga, cahaya daripada lampu helikopter. Baiklah, ini adalah fenomena cahaya bergerak lurus. Yang pertama, cahaya daripada lampu kereta. Baiklah, kita boleh lihat cahaya daripada lampu kereta. Ya, dia bergerak lurus dalam bentuk sinar, sinar cahaya. Nampak garisan lurus tu? Okey, baiklah. Seterusnya, sinar daripada cahaya matahari. Okay, alur cahaya di kawasan hutan. Apabila cahaya matahari terbit pada waktu pagi, kita boleh lihat cahaya matahari itu, sinar cahaya matahari itu di celah-celah pokok di dalam hutan. Okay, nampak garisan sinar dia, garis sinar tu lurus. Okay, yang ketiga, cahaya daripada lampu helikopter. Okay, boleh nampak ini sangat jelas daripada lampu helikopter. Okay, dalam bahasa kamu selalu panggil dia spotlight. Okay. Nampak dia punya garisan lurus tu, alur cahaya dia. Okey. Seterusnya, 5.1.2, kejelasan bayang-bayang objek. Okey. Bayang-bayang terbentuk apabila cahaya yang bergerak lurus dihalang oleh
sesuatu objek. Okey, cahaya ni semuanya bergerak lurus. Jadi bila ada satu objek menghalangnya, maka terbentuklah bayang-bayang. Okey, kejelasan bayang-bayang yang terbentuk mungkin berbeza mengikut jenis objek yang menghalangnya. Okey, iaitu sama ada objek loop sinar, loop cahaya atau legap. Ingat ada 3 jenis objek. Loop sinar yang pertama, yang kedua loop cahaya dan yang ketiga objek legap. Baiklah, kita pergi kepada contoh objek loop sinar. Plastik jernih ialah contoh objek loop sinar kerana membenarkan semua cahaya melaluinya. Ingat objek loop sinar dia membenarkan semua cahaya melaluinya. Yang kedua, plastik berwarna ialah contoh objek loop cahaya. Okey, yang kedua loop cahaya. Loop cahaya ni dia membenarkan separuh atau sebahagian sahaja cahaya melaluinya. Okey, ingat yang kedua. Yang ketiga, kad Manila pula ialah contoh objek legap kerana tidak membenarkan langsung cahaya melaluinya. Okey. Okey, seterusnya kita lihat keupayaan cahaya menembusi objek. Okey, kalau objek loop sinar, okey, kamu boleh lihat kat sini. Boleh nampak, okey, jelas muka lelaki ni Kalau objek yang bahannya daripada loop cahaya, dia membenarkan separuh sahaja cahaya, kita nampak sama-sama, nampak sebahagian, separuh je muka budak perempuan ni. Okey. Bagaimana pula dengan objek legap? Objek legap ni dia tak membenarkan langsung cahaya melaluinya. Jadi tak nampaklah langsung muka lelaki tersebut. Okey, senang kan? Objek loop sinar boleh nampak jelas sebab dia membenarkan semua cahaya. Okey, dia membenarkan seluruh cahaya melaluinya. Kalau objek loop cahaya hanya separuh saja cahaya melaluinya. Kalau objek legap, dia tidak membenarkan langsung cahaya melaluinya. Baiklah. Tadi kamu telah mempelajari objek loop sinar, objek loop cahaya dan objek legap. Baiklah. Bila sesuatu cahaya dihalang oleh objek, sama ada objek loop sinar, loop cahaya atau objek legap, baik, dia akan menghasilkan bayang-bayang. Baiklah, kita akan belajar pula faktor yang mempengaruhi saiz bayang-bayang. Okey, lihat dulu pada gambar ni. Ini adalah sumber cahaya daripada lampu suluh. Ini adalah objeknya, bola, iaitu objek legap. Seterusnya, kita boleh lihat bayang-bayang terbentuk pada skrin. Terdapat 2 faktor yang mempengaruhi saiz bayang-bayang. Okey, ada 2 faktor yang mempengaruhi saiz bayang-bayang. Yang pertama, jarak di antara objek dengan sumber cahaya. Okey, jarak di antara objek dengan sumber cahaya. Yang kedua, jarak di antara objek dengan skrin. Okey, ingat ada 2 faktor yang mempengaruhi saiz bayang-bayang. Yang pertama, jarak di antara objek dengan sumber cahaya, dan yang kedua, jarak di antara objek dengan skrin. Faktor yang pertama, ini adalah eksperimen. Jarak di antara objek dengan sumber cahaya. Tujuan untuk menyiasat hubungan di antara jarak objek dengan sumber cahaya dan saiz bayang-bayang. Okey, hipotesis dia. Semakin bertambah jarak di antara objek dengan sumber cahaya, semakin berkurang saiz bayang-bayang. Okey, hipotesisnya, cikgu ulang. Semakin bertambah jarak di antara objek dengan sumber cahaya, semakin berkurang saiz bayang-bayang. Dalam kata mudah, semakin jauh objek tu dengan lampu, semakin jauh bola tu dengan lampu, semakin kecillah saiz bayang-bayangnya. Okey, kita lihat pada pemboleh ubah. Dimanipulasi
apa yang dikawal kat situ. Okey, jarak di antara objek dengan sumber cahaya. Okey, yang ni yang diubah-ubah. Jarak di antara objek dengan sumber cahaya. Pembeli ubah bergerak balas. Okey, setelah dimanipulasi. Okey, apakah yang bergerak balas? Ya, saiz bayang-bayang. Kita alih jarak tu, kita nampak saiz bayang-bayang tu berubah. Semakin dekat dengan sumber cahaya, semakin besar saiz bayang-bayang tu. Ataupun semakin bertambah saiz bayang-bayang tu. Okey. Semakin jauh objek tu dengan sumber cahaya, semakin berkurang saiz bayang-bayang tu. Pembeli ubah yang dimalarkan, maksudnya tidak berubah. Okey. Jarak di antara objek dengan skrin. Okey. Objek dengan skrin tu dia tak berubah, sama je jarak dia. Okey. Kamu lihat pemerhatian kat sini, jarak di antara objek dengan sumber cahaya, ini adalah pembeli ubah dimanipulasi. Saiz bayang-bayang, dalam kotak ni pula, ini adalah pembeli ubah bergerak balas. Okey. Jadi, kita boleh buat eksperimen dalam buku teks tu ada. Okey, kesimpulannya, semakin bertambah jarak di antara objek dengan sumber cahaya, semakin berkurang saiz bayang-bayang. Okey. Baiklah, ini adalah faktor yang kedua yang mempengaruhi saiz bayang-bayang. Faktor yang kedua adalah jarak di antara objek dengan skrin. Okey. Ini adalah eksperimen yang kedua. Tujuan untuk menyiasat hubungan di antara jarak objek dengan skrin dan saiz bayang-bayang. Ingat, bila kita tulis tujuan pada eksperimen, mesti ada untuk menyiasat hubungan di antara. Ini adalah perkataan-perkataan yang wajib ditulis. Okey. Jarak objek dengan skrin ni adalah pembeli ubah dimanipulasi. Saiz bayang-bayang ialah pembeli ubah bergerak balas. Ingat, mesti ada dua pembeli ubah kat sini kita tulis. Okey, hipotesisnya, semakin bertambah jarak di antara objek dengan skrin, semakin bertambah saiz bayang-bayang. Okey, semakin bertambah jarak di antara objek dengan skrin, semakin bertambah saiz bayang-bayang. Okey. Pembeli ubah, okey, kita dah tengok tadi. Pembeli ubah yang dimalarkan, jarak di antara objek dengan sumber cahaya. Ini adalah jarak yang tetap, tak diubah. Jarak di antara objek dengan sumber cahaya. Okey. Pemerhatian ni cikgu nak kamu tulis nanti kat dalam buku nota kamu. Okey. Kesimpulan ni memang dah tulis siap. Jadi, keputusan ni saja, pemerhatian ni saja kamu tulis. Okey, jarak di antara objek dengan skrin dan saiz bayang-bayang. Okey. Kesimpulannya, semakin bertambah jarak di antara objek dengan skrin, semakin bertambah saiz bayang-bayang. Okey. Rumusan untuk pembelajaran hari ini, yang pertama, okey, murid-murid mesti memahami bahawa cahaya bergerak lurus di dalam jalur cahaya yang dipanggil sinar cahaya. Okey. Bayang-bayang terbentuk apabila pergerakan cahaya dihalang oleh sesuatu objek, sama ada objek lut sinar, lut cahaya atau legap. Dan yang ketiga, yang akhir sekali, faktor-faktor yang mempengaruhi saiz bayang-bayang adalah jarak di antara objek dengan sumber cahaya dan jarak di antara objek dengan skrin. Baiklah, sekian, tamat sudah pembelajaran kita pada hari ini. Diharap murid-murid dapat memahami apa yang disampaikan pada hari ini. Kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.